أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bertemu lagi pada siri kali ini dalam membicarakan berkenaan dengan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, tata tertib pembaca Al-Quran. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, kita telah pun selesai beberapa siri yang lepas, dan hari ini kita akan menyambung semula perbicaraan kita pada fasal yang berikutnya, masih lagi pada bab yang pertama, iaitu membicarakan tentang kelebihan dan keutamaan membaca dan mengaji Al-Quran. Dan hari ini kita sambung kepada fasal yang berikutnya, iaitu yang bertajuk pembaca Al-Quran diberikan kurniaan yang khusus. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, telah bersabda Tuhan Maha Suci Maha Tinggi firman-Nya, man syaghalahu al-Quran wa dhikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqih. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithu hasan. Maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berfirman, maksudnya barang siapa yang disibukkan oleh bacaan Al-Quran dan berzikir kepadaku sehingga tiada masa baginya untuk meminta sesuatu kepadaku, maka aku akan memberinya seutama-utama yang pernah aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Dan seutama-utama kalam Allah, yakni firman Allah yang Maha Suci Maha Tinggi, yakni Al-Quran, ke atas selain kalam adalah umpama keutamaan Tuhan yang Maha Agung ke atas sekalian makhluknya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan taraf hadis ini adalah hadis hasan. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, satu perkara yang perlu kita sentuh di sini adalah hadis ini merupakan hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah hadis yang diucapkan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi maksudnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi ini bukan ayat Al-Quran, tuan-tuan. Sekalipun maksud yang kita baca hadis tadi disebut firman Allah, tetapi ia bukan ayat Al-Quran, ia merupakan hadis dan diucapkan dengan kalam, dengan perkataan Nabi sendiri, tetapi maksudnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kata Allah Taala, barang siapa yang disibukkan harinya dengan bacaan Al-Quran. Kata Al-Imam An-Nawawi, begitu penting sekali pandangan Allah Ta'ala terhadap orang yang sentiasa memuliakan kalamnya, berzikir kepadanya, disibukkan dengan urusan menjaga ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, sehingga kerana itu dia tidak sempat memohon sesuatu untuk kebaikannya dari sebab sibuknya dengan bacaan Al-Quran dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini merupakan orang yang sangat-sangat istimewa di sisi Allah Ta'ala kerana kehidupannya disibukkan dengan urusan menjaga kalam suci, kalam Allah. Siapa mereka ini, tuan-tuan? Kalau dalam dunia realiti sekarang ni, bolehlah kita bayangkan anak-anak tahfiz kita, anak-anak adik-adik yang belajar di pusat-pusat tahfiz, sibuk mereka dalam menjaga kalam Allah Subhanahu wa taala, kerana disiplin yang sangat tinggi diperlukan bagi orang yang menghafaz Al-Quran. Tidak boleh dilalaikan dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah yang lain, kerana apabila melalaikan diri sendiri, memungkinkan untuk ayat Al-Quran yang dihafaz itu hilang.
seperti mana Nabi pernah menyebut dalam satu hadis mafhumnya, ayat Al-Quran ini lebih mudah terlepas daripada ikatan, daripada berbanding dengan kita mengikat tali unta dengan tidak kemas. Maknanya ayat Al-Quran ini lebih mudah hilang daripada itu sekiranya tidak dijaga. Maka disiplin yang sangat tinggi diperlukan bagi mereka, iaitu penghafaz Al-Quran, untuk menjaga kalamnya, untuk memastikan kalam yakni Al-Quranul Karim tetap terpelihara. Ada bunyi-bunyi dan juga suara-suara yang mengatakan, buat apa nak sibuk-sibuk hafal Quran banyak-banyak? Quran itu dah sedia ada tertulis dalam mushaf, dalam recording, rakaman audio banyak juga dirakam pada hari ini. Tuan-tuan, ini merupakan kata-kata yang sangat tidak sensitif dan sangat-sangat jahil, kerana kedudukan para penghafaz Al-Quran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sangat tinggi, sehingga kan diriwayatkan daripada Nabi SAW, ketika perang berlaku, Nabi SAW menyuruh para sahabat mengasingkan para syuhada, sama ada dalam kalangan mereka yang penghafaz Al-Quran maupun tidak. Kerana mereka yang menghafaz Al-Quran ini akan diletakkan di satu kedudukan dan dimuliakan jenazahnya, sehingga begitu sekali tuan-tuan. Ini merupakan keistimewaan yang Allah Ta'ala tunjuk di dunia lagi. Maka oleh kerana itu Allah Ta'ala menyebut dalam hadis Qudsi ini, sesiapa yang Allah Ta'ala maksudkan disibukkan dengan urusan membaca Al-Quran, menjaga kalamullah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga tidak memungkinkan dia sempat untuk meminta seperti orang lain. Kadang-kadang kita tengok penghafaz Al-Quran ini sehingga tidak ada masa untuk menelaah, kaji pelajaran bidang-bidang yang lain contohnya, ataupun tidak ada masa untuk bekerja ataupun mencari keuangan. Zaman sekarang ni tuan-tuan, usahakan orang dewasa, kanak-kanak pun boleh buat duit sekiranya mereka rajin. Tetapi kita mengambil contoh, dek kerana sibuknya menghafaz Al-Quran, menjaga kalamullah, tidak sempatlah mereka mencari duit dan sebagainya. Sehingga kan itu Allah Ta'ala meletakkan satu taraf yang sangat tinggi, bahawa Allah Ta'ala akan memberikan kurniaan sesuatu yang baik yang tidak akan kehilangan. Tegasnya, orang yang sibuk memuliakan kalam Allah dan berzikir kepadanya adalah juga sibuk dengan memerhatikan kepentingannya, baik yang berkait dengan dunia maupun akhirat. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi lagi, keutamaan kalam Allah berbanding dengan kalam-kalam yang lain adalah umpama keutamaan Allah. Maknanya, diumpamakan keutamaan Allah terhadap sekalian makhluknya. Siapa yang boleh menafikan perkara ini? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Maknanya kedudukan Allah Ta'ala melebihi setiap perkara. Maka begitulah juga kedudukan orang yang memuliakan kalamullah, maka dia akan diangkat, diutamakan melebihi daripada perkara-perkara yang lain. Dan kerana ia memuliakan Al-Quran melebihi perkara lain, termasuklah dengan melebihi membaca Al-Quran berbanding membaca perkara-perkara yang lain, sekalipun perkara lain itu juga berfaedah, tetapi dia mengutamakan bacaan Al-Quran. Menurut hadis ini, bahawa mereka ini mempunyai kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Ini merupakan kelebihan yang sangat besar bagi mereka yang berjuang di bidang ini, bagi mereka yang bermujahadah, memastikan diri mereka ini menjadi seorang hafiz Al-Quran, penghafaz Al-Quran yang baik, demi memastikan Al-Quran tetap terpelihara sehingga ke akhir zaman. Ya, memang kalamullah ini Allah Ta'ala jamin bahawa Allah lah yang akan memeliharanya. Tetapi ini tidak menafikan bahawa manusia juga, dalam kalangan manusia juga ada tempat yang istimewa bagi mereka yang memuliakan kalam Allah ini, dan mereka diberikan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini merupakan satu motivasi kepada kita, sekalipun kita mungkin tidak menghafaz Al-Quran, sekalipun kita mungkin rasakan bahawa diri kita sudah terlambat
Namun tuan-tuan, apa yang kita boleh lakukan? Kita letakkanlah mereka ini pada satu kedudukan yang mulia di hati kita. Setidak-tidaknya dengan kita tidak menghina mereka, dengan kita mengiktiraf kemampuan mereka, janganlah dilontarkan kata-kata yang tidak baik kepada mereka hanya kerana mereka ini mahu bermujahadah di satu medan yang tidak ramai orang sanggup untuk menghadapinya. Kerana Al-Quran sekali sudah dihafaz akan dibawa sehingga ke hujung usia mereka. Tidak boleh dibuang begitu sahaja. Bahkan tanggungjawab yang besar digalas oleh mereka sekali mereka memegang title ataupun gelaran orang yang menghafaz kalamullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.